Aku rasa Indonesia ni dah jadi antara negara paling aku minat nak explore. Negara yang mempunyai lebih 17,000 pulau ni terletak di lingkaran api Pasifik. Jadi kadang-kadang landscape dia dah macam dekat planet yang lain. Terasa macam aku mengembara ke satu tempat yang betul-betul jauh, walaupun sebenarnya dia adalah jiran tetangga kita. Aku meneruskan pengembaraan aku ke Pulau Jawa melalui Selat Sunda dan alang-alang aku singgah ke antara gunung berapi yang paling digeruni di seluruh Indonesia, iaitu Gunung Berapi Krakatau. Kota Padang ni memang berbeza dari masa aku dekat sini pada tahun 2009 dulu. Mungkin kerana masa tu diorang baru lepas kena gempa bumi, jadi ada banyak bangunan yang hancur, keadaan nampak agak kucak-kacir. Tapi sekarang ni, bandar ni nampak begitu teratur, dan bagi aku dalam banyak-banyak, aku paling tertarik dengan Masjid Raya Sumatera Barat dekat Padang ni. Dalam banyak-banyak tempat yang aku dah pergi dekat dunia ni, selain daripada di China, inilah satu masjid yang aku pernah jumpa yang tak nampak tipikal, tapi begitu unik, di mana desain dia tak dipengaruhi oleh seni bina Uthmaniyah macam masjid-masjid lain di tempat-tempat lain dekat dunia ni. Tapi desain dia adalah dari seni bina rumah Minangkabau. Very outstanding. Secara tak langsung, ini membuatkan aku terfikir yang bangsa Minangkabau ni memang very proud people. Lama aku menghabiskan masa dekat masjid ni disebabkan aku betul-betul admire seni bina masjid ni. Dan masjid ni sentiasa ramai, bukan masa waktu solat je. Aku sebenarnya tak explore sangat pun bandar ni, tapi aku duduk seminggu dekat sini. Dekat Padang ni, aku duduk dekat kawasan Chinatown. Interesting juga tengok Chinatown dekat Indonesia ni. Tak tahu kenapa, tapi aku banyak makan dekat sini. Sejak aku mula mengembara dulu, aku tak pernah kisah pun pasal makanan. Tapi duduk dekat Padang ni, buat pertama kalinya, kerja aku adalah makan. Dekat tempat duduk aku ni, ada satu kedai makan yang hampir hari-hari aku datang. Pasal rendang dia adalah antara yang paling sedap aku pernah makan. Dah lama aku tak merasa rendang yang sedap macam ni. Selalunya time raya je dekat kawasan-kawasan kampung yang ada rendang macam ni. Tapi dekat sini, hari-hari aku makan. Bukan setakat tu, lepas aku makan dekat sini, aku selalunya akan singgah satu lagi tempat untuk makan ais durian. Bahaya duduk sini lama-lama. Kejap je aku boleh dapat high kolesterol. Disebabkan kerja aku makan je dekat sini, aku tak explore sangat sekitar Kota Padang ni, kecuali ke pantai air manis. Tak jauh, sekitar 20 minit je drive dari tempat aku duduk dekat Padang ni. Tempat ni famous dengan batu malin kundang. Cerita dongeng yang kita selalu dengar dulu-dulu tentang anak derhaka yang disumpah menjadi batu. Banyak juga sebenarnya pulau-pulau kecil yang menarik dekat area Kota Padang ni. Kalau dekat tempat kita, tempat ni macam ala-ala Mersing. Banyak pantai dan pulau-pulau yang kecil. Tak jauh dari pantai ni adalah Pulau Pisang Ketek. Boleh jalan kaki je ke sana bila air surut. Air mula pasang dari pukul 2 petang macam tu. Jadi kalau datang ke sini pagi, boleh perlahan-lahan explore sekitar pulau ni. Jarak dia pun mungkin dalam 300 meter macam tu je. Dan level air ni pun setakat sampai paras lutut je. Dekat Pulau Pisang Ketek ni, ada satu warung kecil jual snacks dan boleh enjoy air kelapa dekat sini. Selain daripada tu,
Tak ada apa sangat dekat sini. Memang tempat untuk relax je. Orang pun tak ramai dekat sini. Orang dekat warung ni juga adalah seorang nelayan. Jadi dia offer aku untuk naik bot dia untuk pergi ke satu lagi pulau berdekatan yang lebih besar, iaitu Pulau Pisang Gadang. Lebih kurang 10-15 minit juga naik bot ni untuk ke sana. Dekat pulau ni pun ada satu warung kecil juga yang jual snacks dan minuman, dan ada tempat camping juga dekat sini. Menarik juga pasal dia sunyi. Mungkin tempat ni ramai dengan orang-orang lokal Padang, cuma masa weekend je. Aku tak dapat mengembara lebih jauh dekat Pulau Sumatra kali ni kerana kesuntukan masa untuk tahun ni. Jadi aku terus ke bahagian paling selatan di Pulau Sumatra ni, iaitu di wilayah Lampung. Tujuan aku adalah untuk menyeberang ke Pulau Jawa. Pulau Sumatra ni sebenarnya tak jauh dari Pulau Jawa, cuma dipisahkan tak sampai 30 km oleh Selat Sunda, sebahagian dari Laut Jawa. Kalau ambil feri kejap je boleh sampai. Tapi alang-alang aku dah dekat sini. Aku nak singgah ke gunung berapi Krakatau. Jadi aku ambil bot dengan orang-orang lokal dekat sini untuk ke Pulau Sebesi. Perlahan-lahan aku melihat perubahan dari bangsa Minangkabau dan bangsa Lampung ke bangsa yang terbesar di seluruh Indonesia, iaitu bangsa Jawa. Lama juga kita orang meredah lautan ni, walaupun distance dia sebenarnya tak jauh, kerana bot ni bergerak agak perlahan. Boatman ni berasal dari Pulau Sebesi juga. Jadi macam-macam yang dia cerita dekat aku pasal kehidupan di pulau dan pasal gunung berapi Krakatau yang terletak amat berhampiran. Aku rasa aku seorang je orang luar dekat sini. Semua penumpang lain dalam bot ni adalah orang-orang tempatan dari Pulau Sebesi. Satu lagi pengalaman baru untuk aku. Selepas meredah lautan di antara Sumatra dan Pulau Jawa, aku akhirnya sampai ke Pulau Sebesi. Aku sampai pula pada waktu petang, jadi sempatlah aku tengok sunset dekat sini.
Aku duduk dengan orang kampung dekat sini. Macam biasa, aku cuma merapatkan diri dengan orang-orang tempatan dekat sini. Hos aku, Omar, adalah seorang guide yang akan bawa aku ke Gunung Berapi Krakatau nanti. Di sebelah pagi tu pula, nelayan baru balik dari laut. Jadi riuh keadaan di sini. Ramai-ramai keluar bergotong royong untuk menyiapkan hasil tangkapan laut diorang untuk dijual nanti. Seronok aku tengok gelagat diorang dekat sini. Pasal meriah sangat. Suasana kampung tu memang kuat dekat sini. Kampung kat Pulau Sebesi ni tak besar. Pasal pulau ni pun kecil. Jadi orang warung dekat sini pun tak banyak. Orang-orang yang sama je selalu ada dekat sini. Jadi memang senang untuk aku merapatkan diri dengan orang-orang tempatan dekat sini. Dari aku mula mengembara dekat Medan hari tu sampailah ke sini, memang hampir semua orang yang aku jumpa begitu peramah dengan aku. Berjalan pusing kampung dekat tempat yang aku duduk ni pun tak lama. Lebih kurang 20 minit je, aku dah pusing seluruh kampung kat sini. Walaupun aku masih lagi terasa seperti di kampung-kampung di Sumatera di sini, tapi vibe kampung di Jawa dah mula ada dekat sini. Mungkin kerana majoriti penduduk di sini adalah orang Jawa Bantin, selain dari orang-orang Lampung dan Sunda. Kampung yang aku duduk ni adalah antara yang paling dekat dengan pelabuhan Sebesi. Tempat ni sentiasa sibuk kerana dekat sinilah tempat untuk orang-orang tempatan di sini pergi ke sama ada Pulau Sumatera ataupun Pulau Jawa. Dan di sini jugalah diorang akan bawa hasil-hasil tangkapan laut ataupun hasil-hasil kebun untuk dijual kepada peniaga-peniaga di Sumatera dan Jawa. Pulau Sebesi ni juga ada sebuah gunung berapi, tapi yang tak aktif. Tak ada rekod yang dia pernah meletus. Yang aku tahu, tanah di kawasan gunung berapi ni selalunya begitu subur. Jadi selain menjadi nelayan, sebahagian besar ekonomi di Pulau Sebesi ni adalah pertanian. Dan kebanyakan aktiviti pertanian di sini adalah penanaman padi dan jagung. Setahun minimal 1 kali padi, kalau jagung 2 kali gitu, 2 kali tanam jagung. Cuman kadang-kadang gagal jagung kita, kekeringan gitu. Nah, kalau kita nanam padi di bulan 12 itu udah mulai tanam, Pak. Nah, setelah itu panen padi kita baru gilir jagung. Dikarenakan kondisi air itu tidak memadai, kalau tanam jagung kadang kebanjiran. Nah, tanam padi itu kadang kekeringan, itu Pak. Kalau keluhan di petani Pulau Sebesi ini Pak, ya pengairan pertama, kedua waktu pemupukan kadang-kadang langka Pak. Ya kita itu susah, obat-obatan susah carinya, mesti keluar. Mending kalau di daratnya itu ada persiapan stoknya Pak, kadang-kadang nggak ada, telat kali kita mau mupuk jadi telat gitu. Akhirnya kita harusnya mupuk 2 kali jadi 1 kali. Jadi kami ini petani Pulau Sebesi mengharapkan bantuan dari pihak pemerintah yang berkait gitu ya. Mohonlah dibantu sedikiranya gitu, petaninya gitu. Pengairannya, waktu pasokan pupuknya harus siap sedia gitu Pak. Agak susah juga kehidupan di sini. Hidup di pulau ni memang macam tu. Disebabkan dia terpisah dari mainland, jadi kos lebih tinggi disebabkan semua barang-barang keperluan perlu dihantar dengan kapal. Kehidupan di pulau ni menjadi lebih susah, terutamanya selepas meletusnya gunung berapi anak Krakatau. Cuma beberapa tahun yang lepas,
yang menyebabkan berlakunya tsunami yang menghancurkan kampung-kampung dan kawasan pertanian di Pulau Sebesi ni. Jadi diorang terpaksa membina semula kampung-kampung dan kawasan pertanian di sini. Bukan mudah rupanya tinggal di bawah bayangan Krakatau. Sepanjang aku duduk di kampung di Pulau Sebesi ni, aku berpeluang untuk melihat orang-orang kampung dekat sini membuat gula merah. Mula-mula aku cuma bertanya, tapi bila banyak sangat soalan aku tu, diorang pun bawa aku untuk tengok seluruh proses buat gula merah tu. Jadi hampir setengah hari juga aku menghabiskan masa untuk tengok macam mana gula merah ni dihasilkan di sini. Pagi-pagi lagi budak muda ni dah memanjat pokok kelapa dekat sini untuk mengambil air kelapa yang dipanggil sebagai penderas. Dia ni memang dah biasa kerja macam ni. Cara dia memanjat pun nampak macam mudah je kerja ni. Lepas tu, aku ke satu lagi tempat yang tak berapa jauh, di mana diorang panaskan penderas tu pakai unggun api dalam kuali yang besar. Sabut kelapa tu digunakan sebagai bahan api. Proses dia taklah complicated, tapi memakan masa yang lama, terutamanya untuk memanaskan penderas tu. Setengah hari juga diorang panaskan penderas tu, dan air ni selalu kena kacau selang beberapa minit. Memang panas duduk lama-lama dekat dalam ni. Jadi sementara menunggu tu, aku banyak duduk dekat luar untuk tengok keadaan di sekeliling ni. Walaupun cuma kampung biasa, tapi aku rasa menarik pula tempat ni. Boleh dikatakan setiap keluarga dekat pulau ni berkebun dan mengembala. Lepas beberapa jam menunggu, bila dah masuk tengah hari, barulah penderas ni siap dipanaskan dan akhirnya dimasukkan ke dalam acuan sebelum ianya boleh disiapkan untuk dijual. Di sebalik warna-warna kehidupan di perkampungan di Pulau Sebesi ni, namun masih ada aura ketakutan di setiap penduduk di sini kerana mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan antara gunung berapi yang paling ditakuti di seluruh Indonesia, iaitu Gunung Berapi Krakatau yang pernah meletus dengan kekuatan yang paling dahsyat dalam sejarah. Krakatau waktu pertama meletus tahun 1883 itu mengeluarkan dentuman yang sangat dahsyat. Seluruh daratan Lampung dan Jawa itu terkena dampak tsunami. Terkena dampak tsunami sehingga letusan pada tahun 1883 itu terkenal dengan letusan yang sangat dahsyat, yaitu sehingga bukan dampaknya dari sini juga, termasuk dari luar negeri pun terdampak. Karena letusan 1883 itu menggelapkan selama 1 minggu. Dunia ini gelap karena sinar matahari tertutup dengan awan abu vulkaniknya yang sangat tinggi sehingga benua Australia termasuk Belanda itu terdampak Aku akhirnya mengambil bot yang mengambil masa cuma beberapa minit untuk ke gunung berapi yang pernah membunuh puluhan ribu manusia satu ketika dahulu. Gunung berapi yang pernah meletus dengan dahsyat, di mana bunyi dentumannya boleh didengar bukan saja di Australia, malah sejauh hampir 5,000 km di Mauritius. Dentuman yang menghasilkan bunyi yang terkuat pernah direkodkan dalam sejarah. Letupan yang amat dahsyat pada tahun 1883 tu adalah 4 kali lebih kuat daripada Zabomba, bom nuklear terkuat yang pernah diletupkan, dan asap hitam yang dikeluarkan menutup atmosfera dunia selama beberapa hari, mengubah cuaca dunia di mana cuaca di hemisfera utara menjadi lebih sejuk
dan fenomena ini digelar sebagai volcanic winter. Selepas letupan 1883 tu, Gunung Krakatau tak lagi aktif. Tapi kini satu lagi gunung berapi baru terbentuk, iaitu anak Krakatau yang sentiasa aktif. Sentiasa ada letupan kecil setiap 10 hingga ke 15 minit yang mengeluarkan asap hitam yang begitu menakutkan bila aku tengok dari dekat. Sekali lagi aku menyaksikan keajaiban alam yang penuh tanda tanya ni. Naik dari ban. Nah, pas sendalnya. Lepas beberapa hari aku menghabiskan masa dengan orang-orang kampung di Pulau Sebesi dan melawat gunung berapi Krakatau, aku pun ke Pulau Jawa. Baik orang-orang kampung ni semua tumpangkan aku. Diorang buatkan aku terasa yang macam aku ni bukan orang luar, tapi macam saudara sendiri yang dah lama terpisah. Walaupun aku perlu meneruskan perjalanan aku yang panjangnya tak sudah-sudah ni, orang-orang di Pulau Sebesi ni akan sentiasa berada di hati aku. Walaupun beberapa bulan dari sekarang, aku mungkin akan berada beribu kilometer dari sini, tapi aku boleh datang balik ke sini bila-bila je. Aku rasa happy sangat pasal aku ada satu lagi keluarga baru dekat sini. Satu kepuasan bila mengembara ni. Bukan setakat dapat keluarga baru, tapi macam-macam pengalaman yang aku dapat. Trip aku ni sebenarnya very adventurous. Ada momen yang sampai nak lunyai aku dibuatnya. Tapi kebanyakan benda yang terjadi tu adalah apabila kamera aku dalam beg. Jadi tak dapat aku nak rekodkan dan tak dapat aku nak ceritakan dalam video ni. Tapi tak apalah, itu semua adalah satu memori untuk aku. Sekurang-kurangnya, pengalaman hidup di jalanan ni membuatkan aku lebih menerima segala apa yang berlaku, yang baik dan yang buruk. Kerana itulah peraturan alam dalam kehidupan dunia ni, saling melengkapi satu sama lain. Kecantikan takkan dapat dihargai tanpa wujudnya keburukan. Kesenangan takkan dapat dihargai tanpa merasa susah terlebih dahulu. Kebaikan takkan wujud tanpa kejahatan. Kanan dan kiri, positif dan negatif, sejuk dan panas, meneutralkan satu sama lain.